Melatuh ketika solat kerana terkejut dengan bunyi yang kuat, adakah batal sembahyang? Melatuh ni ada dua, melatuh suara, melatuh gerakan. Kalau melatuh suara dibenarkan sehingga 6 patah perkataan. Kerana perbuatan dia tidak sengaja. Melatuh ni perbuatan ataupun suara yang keluar dengan tidak sengaja. Maka kalau perkataan dibenarkan 6 patah perkataan. Kalau pergerakan banyak, 3 gerakan banyak, sengaja ataupun tak sengaja batal. Jadi melatuh ke apa dia? Kalau melatuh suara, tak apa, siapa 6 patah. Kalau melatuh perbuatan, tengok kalau banyak ataupun sedikit batal. Dalam mazhab kita. Apa hukum buat bedah siasat atas mayat dengan alasan keluarga nak tuntut duit insurans? Duit insurans si mati. Ya gini. Asalnya haram kita mencederakan, membuat sesuatu yang menyakiti mayat. Kita belah, kita ikat, kita kerak ke apa, maka hukum dia haram, berdosa orang yang melakukan perbuatan lagu tu. Sekalipun dia dah mati, ya. Maka antara dia bedah siasat, ambil pisau belah dada lacak ke apa dia. Maka hukum dia haram, kecuali ada tuhmah dia panggil. Kalau dalam kita mengaji dalam bab jenayah, ada bab kita boleh kosek mayat kerana tujuan nak cari bukti ataupun nak mengambil hak si hidup. Seperti kita nak tahu dia ni dibunuh ataupun tidak dibunuh. Maka dicek kata kena racun ke apa dia atas alasan itu. Nak membenar, nak mengesahkan kematian dia, maka dibenarkan. Tapi duduk curi anggota, duduk ambil goni, duduk ambil kakak dalam, organ dalam, tu tak boleh lah, haram lah. Sekadar nak mengetahui benda yang perlu sahaja boleh. Allah panjangnya soalan ni. Oyak cerita. Daftar pertandingan dengan duit dan menang dapat duit. Apa hukumnya ustaz? Gini. Kita daftar pertandingan guna duit. Sama. Maka hadiah juga piti sama. Sama hak mana? Kalau sama tu mari daripada hasil kutipan daripada daftar tu, peserta tu, maka hukum dia haram masuk dalam judi kerana mengambil harta orang. Okey. Misalnya 10 orang WPT seria boleh 10 riyal. Maka benarlah untuk orang A ni, benar dia. Maka dia ambil habis peti 9 orang tu. Jadi nampak mengambil duit orang. Maka haram dipanggil judi, dipanggil seolah-olah macam judi. Mempertaruhkan nasib lagu tu. Benar ikut lagu apa dia ni. Maka hadiah ni diambil daripada hak ni. Seolah-olah mengambil harta orang. Tapi kalau seorang tu pergi daftar, bayar 10 riyal, tujuan 10 riyal tu sebab kita nak buat pertandingan, kita beli alat-alat, kita beli gapo. Hadiah saya yang beri. Bukan ambil daripada duit sana, saya yang tajuk. Maka hukum dia harus tidak ada istilah mengambil duit orang. Sebab kalau kahwin tu benar, orang ada dah video. Bukan dia ambil piti daripada piti sana. Kerana ambil piti orang nampak orang jadi tak puas hati. Lepas tu piti banyak ni. Kita buat urusan itulah. Kita buat urusan goni, buat urusan gapo dia ikutlah berkait dengan pertandingan. Hukum dia boleh. Apa hukum pengantin lelaki memakai rantai perhiasan di baju? Rantai perhiasan di baju. Allah ni kita tengok uruh di kita di Malaysia. Orang jantan ni pakai dok kata kau tu. Tempat kita. Misalnya kalau baju songket ke baju gapo orang jantan pakai baju. Tempat kita di Kelantan ke keturunan gapo dia adat tradisi kita, maka orang jantan pakai kata gitu. Baju dia lah, busana dia kau gapo pakai. Maka hukum dia harus bukan pakaian perempuan lagu tu. Kerana apa? Kerana kaedah dia pakaian gapo kena tengok uruf. Kena tengok uruf orang ramai. Kadang-kadang pakaian orang Melayu, orang Arab kata supaya perempuan. Dah orang Melayu jantan pakai. Orang jantan lelaki kita pakai, tapi orang Arab kata supaya perempuan. Kita pula kata orang jantan makan, supaya orang Tino pakai jubah, pakai apa. Sebab tu kita tengok kadang-kadang di Turki, orang jantan dia tak pakai jubah, dia pakai seluar.
Sebab apa? Dia kata jubah ni perempuan pakai. Tak boleh pakai jubah. Jadi nampak macam pelik. Hok mazhab Hanafi, tapi pok dia pakai seluar. Tanya, dia kata orang tak pakai jubah sini. Jubah ni orang Tino saja pakai. Pulak kita Tok Imam pakai jubah. Tok Bela pakai jubah, Wali pakai jubah. Sudah nak kata lagu mana? Maka uruh orang. Hukum ini berkait dengan uruh dia. Ada benda di tanah haram tempat lain sensitif. Ada tempat kita tak sensitif. Ada tempat kita sensitif, tempat lain tidak sensitif. Jadi macam-macam lah. Tengok uruh. Jadi kalau hukum ni kawasan kita, pengantin ni kawasan kita, kalau pakai rata ni memang tradisi, pakai baju dia ada rata dia lah. Bukan kata rata tekuk kau apa dia rata dah. Maka harus hukum dia. Adakah sah akikah kalau kita korban lembu dan kita bagi ke daging tanpa masuk dulu kepada orang? Terima kasih. Ngekoh ini sembelih binatang, kambing kau gapo 2 ekor. Kalau jatuh seekor perempuan ataupun 2 bahagian kalau nak ambil lembu, dan 1 bahagian bagi perempuan, 2 bahagian bagi laki-laki. Sunatnya, sunat hukum dia kita masuk dulu ngekoh ni. Ni kita nak pergi metah-metah boleh ke tak? Boleh, tetapi tak dapat fadilat sunat, pahala sunat Boleh kau kita guna duit hok orang bagi kok mak kita untuk beli ubat kau dia tanpa pengetahuan dia. Bapa pula curi peti mak dia dah lah nak beli ubat. Tak boleh lah. Bapa ambil peti mak kita orang beli ubat, kita pergi beli ubat kita pula. Ubat pening lah, ubat gapo dia ekstasi lah, tak boleh lah. Mana boleh. Pelik sungguh kahwin ni. Nak tanya berdosa kau kalau kita dah pakai jubah. Lepas tu bila kita jalan nampak bentuk pohon. Nampak bentuk pohon. Jubah selah kau ke mana? Pakai lagu mana? Kain nipi. Pakai lah ni ada style jubah apa dia panggil? Jubah style fit, tunjuk body lagu tu kau. Hak jenis nampak pohon, nampak bekas lagu tu. Supaya baju orang Tino kau apa dia jubah. Kalau benda itu menarik perhatian, membawa kepada dosa, haram aku ni. Misalnya pakai baju jubah tapi nipis. Nampak underwear saja, supaya jalan tak pakai apa-apa satu. Tapi pakai jubah. Berdosa. Ataupun menampakkan tubuh, dosa. Tapi lelaki menampakkan bentuk tubuh makruh dalam mazhab kita. Sebab tu dalam mazhab kita orang lelaki pakai seluar ni makruh. Kerana apabila dia sujud, dia rokok bentuk tubuh dia, pohon dia, kaki dia, gapo dia. Maka orang Tino tengok, sudah makruh hukum dia. Orang Tino haram, orang lelaki makruh. Apa hukum kalau seorang berkata saya tak suka dengar pasal akhir zaman? Lebih baik berkata mengenai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik. Dia tak suka benda akhir zaman ni berkali orang hujung kecek tu tak sedap kali. Bukan akidah mengenai benda hak berlaku di akhir zaman. Sebab dia kata saya lebih suka mengenai kebesaran Tuhan. Patut dia kecek benda lagu tu nampak kebesaran Tuhan. Akhir zaman ni akidah semakin tipis. Patut kita syarah benda-benda yang menguatkan akidah orang. Semakin nampak kebesaran Tuhan. Ni duduk syarah jadi nampak benda lain besar pada Tuhan. Makhluk lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan duk mana pada masa tu? Kita orang mukmin ke tak beriman kau dengan Tuhan. Sudah Amerika dah menguasai segala-galanya. Sudahlah kita kena gini kita. Tuhan duk mana? Jangan duk bergantung. Patut kita ajar masyarakat supaya kuat akidah. Bukan jadi besar benda lain. Dikata mengenai kebesaran Tuhan. Baik ambo dengan kebesaran Tuhan. Berkali kawan ni syarah tak nampak kebesaran Tuhan. Patut akhir zaman nampak kebesaran Tuhan. Sudah. Biar bukan marah, dia marah kok kawan tu berkali. Kok syarah tu. Bukan dia marah mengenai hadis Nabi ke gapo tu berkali maksud dia dah.
Adakah solat sunat duha boleh buat pak cukup 12? Ya, boleh buat lagu tu. Harus hukum dia dah. Bahkan ada kata sunat buat pak lagu tu nah. Saya nak bertaubat tapi saya takut malu. Takut Allah tak nak terima taubat saya sebab saya pernah bertaubat atas dosa sama tapi mengulangi semula. Dan malu sebab banyak dosa saya dengan Allah. Apa nasihat ustaz? Bertaubatlah. Malu daripada bertaubat itu kadang-kadang tipu helah setan. Setan tak sewi kita bertaubat, nyawi alasan kata tak salah, malu dengan Tuhan. Tak salah, kadang-kadang tertipu kita dengan setan. Setan tak sewi kita bertaubat supaya kita mati dalam maksiat. Nabi Muhammad suruh kita bertaubat. Nah, banyak mana dosamu, bertaubatlah. Mudah-mudahan mu mati dalam taubat. Apa hukum makan buah khining dalam tanah orang? Tuan tanah dah mati, waris dia tinggal KL. Kalau tak ambil buah tu memang buruk situ lah. Rumah dia dengan rumah saya memang tak ada pagar. Oh, kemah. Makan buah orang, dia kena minta izin. Kalau tuan dia tak izin nak buat guana. Ambil boleh, tapi niat nak ganti. Lepas tuan dia kelik ke, payah nak jumpa misalnya. Moleknya kena minta izin. Dan kita rasa kalau kita minta izin tuan tu bui, maka boleh. Tapi kalau kita tahu tuan dia kedekut pahit, orang tak suruh ambil barang tu. Biar buruk situ, moga bukan harta kita, dia bazir harta dia. Maka kita ambil barang tu, kalau kita tahu dia tu bui. Dan kita kata kalau dia nak minta duit pun kita bayar. Nak tanya, kita rehat selalu 9 hari je. Tapi bila bulan puasa, hari tu dia mari 9 hari, pas berhenti sampai hari ke-13. Bila hari 14, dia mari. Cikit ya. Kena ganti 8 hari, kau kena ganti 14 hari. Puasa, terima kasih. Kena ganti 14 hari. Kalau hok mari sikit itu ada tanda-tanda dia, tanda hit. Maka benda itu masuk dalam kategori darah lagi. Masih dalam lingkungan 15. Tak perlu tunggu sehari lah. Kerana benda itu dah masuk dalam, dia mari dah darah. Maka 14 hari tu kena qada tu. Muktamadnya kata 14 hari. Betul ke benci ayah jadi kafir? Betul ke benci ayah jadi kafir? Tak jadi kafir. Benci ayah kita tapi tak jurulah perangai lagu ni buat apa kita benci ayah kita nya. Tetapi kadang-kadang ayah kita buat benda yang Allah Taala benci. Kadang-kadang ayah kita buat benda yang orang benci. Kadang-kadangnya mari juga perasaan lagu tu. Tetapi perasaan lagu ni tak molek. Baiklah ayah kita nya nasihat dia. Tak boleh nasihat, tak dengar katanya tapa ke dia nya, baiknya ikut dia lah. Kadang-kadang manusia tu apabila tidak disayangi, dia tak boleh nak sayang orang tu. Kadang-kadang mak ayah dia tak cara, maka dia tak sayang ayah dia, muka tak biasa kenal. Kadang-kadang dia lebih sayang dia daripada ayah dia. Biasa ya tu. Benda perasaan dalam hati ni tak apa nak kata lagu mana. Sayang tak. Cuma kita benci ke, ayah kita ada masalah ke, jaga adab lagi. Dia tetap ayah kita, kecek kena lemah lembut. Gapo dia suruh kena buat. Hak perasaan tu kadang-kadang kita suka tak suka kita nak kata guano. Adalah kadang-kadang orang tuanya macam-macam lah perangai dia. Saya nak bersihkan hati, zikir apa cepat berkesan di hati. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Istighfar dengan selawat. Lepas tu ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngatik banyak-banyak, Nabi kata ngatik tu dapat membersihkan hati. Panjang soalan ni. Jika kita semaya jemaah dan salah seorang jemaah solat atas kursi dan berada di tengah saf, ketika takbiratul ihram kia jemaah tersebut solat dalam keadaan berdiri, kedudukannya berdiri lebih ke depan daripada jemaah lain. Kerana kursi berada dalam saf ketika rukuk, baru jemaah solat dalam keadaan duduk. Jadi soalan saya, adakah terputus saf ketika jemaah tersebut solat dalam keadaan berdiri ketika waktu takbiratul ihram dan qiyam? Waktu ihram dan qiyam.
Jika terputus ada jemaah tersebut dan jemaah lain tidak mendapat pahala sah, bagaimana cara perlu lakukan oleh jemaah kiri dan kanan untuk memastikan sah tak berputus? Allah Rabbi panjangnya. Gini, masalah moleknya kalau kita semaya atas kursi. Moleknya kita semaya hujung sekali. Kerana kita nak berdiri, kau nak menetang, kau nak menerak, tak ganggu sah orang. Tapi dia kata ambo mari awal, pasal kakak tu mari lewat. Maka ambo cakap nak tunggu dia. Ambo betul rapat sah ambo duduk sini dah dekat ni. Maka dia mari lewat, dia pun. Jadi ambo dia tengah jadi. Pas lagu mana? Hok moleknya, ambo sebut saat ni duduk ujung ni. Kalau keadaan lagu tu, kita terpaksa duduk tengah. Maka nak kata lagu mana, semayalah lagu tu tak putus sah. Ada ulama kata tidak memutuskan sah. Kerana apa? Kerana sah itu tetap dipanggil satu sah. Tanya orang. Orang maya sah, patut ada kursi tengah. Berapa sah tu? Sah ya. Panggil pula seorang. Berapa sah tu dia mau tengok. Sah tu. Mai panggil pula, boleh 10 orang, sah. Hukum dia tidak memutuskan sah, dipanggil satu sah. Dalam kitab sebut dah kita mengaji dah. Rabu malam Khamis, lagu mana hukum tiai berada di antara sah masjid. Maka hukum dia apa? Tetap dipanggil satu sah. Kerana uruh melihat dia masih lagi satu sah. Bukan kata kalau ada tiai-tiai, 3 sah. So, 2, 3. Orang tak kecil lagu tu. Satu sah ni. Maka orang pandai satu sah belakang, maka tidak memutuskan. Wallahu a'lam. Ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.